Assalamualaikum dan selamat pagi saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Pada pagi ini saya akan memperkatakan tentang mencari jodoh di Laos. Laos pada saya berdasar pada pengalaman yang saya pernah kayuh bersikal ke sana selama 12 hari. Saya dapati Laos adalah merupakan negara yang cantik. Persekitarannya memang hebat. Merupakan negara yang ada banyak bukit, banyak sungai dan subur dengan pokok kayu kayang. Memang banyak sekali. Hutan masih ada, hutan masih terjaga. 70% hutan Laos masih terjaga. Dan apa yang lebih hebat adalah penduduknya baik, penduduknya bagus, penduduknya memang mesra sesama mereka dan sesama orang dan dengan orang asing juga. Memang begitu yang saya lihat. Dan kebetulan saya juga memang ada kawan orang Laos. Nanti saya ceritakan perkara itu. Dan hampir-hampir mau kawin pun dengan gadis Laos yang cantik. Itu cerita lama. Dan orang Laos, lelaki dan wanita, pada pandangan saya lebih cantik, lebih lawa. Kalau lelaki lawa, handsome daripada lelaki Thai. Dan kalau wanita memang lebih lawa, lebih cantik juga daripada wanita Thai. Dan ini mungkin kerana persekitaran negara itu memang cantik. Kalau anda pergi ke Laos, jangan saja duduk di bandar, di Vientiane atau Vientiane, di Luang Prabang. Tak cukup dengan itu, tapi anda pasti pergi ke kampung-kampung. Memang hebat. Memang kampung-kampung di Laos memang seronok. Saya kayuh bersikap selama 12 hari, tak penat. Tak penat. Memang seronok betul lah. Dengan itu saya pasang niat di dalam hati untuk selalu ke Laos setiap tahun. Tapi kerana sebab-sebab tertentu, sekarang kerana COVID, saya tak dapat nak kayuh pergi ke mana. Kalau saya boleh, setiap tahun akan pergi ke Laos. Kalau dulu, saya pergi hanya bahagian tengah dan bahagian utara. Sikit lagi pula akan pergi ke bahagian selatan pula. Itu rancangan saya begitu setiap tahun. Kerana memang sukalah kepada Laos. Saya letak suka kepada sungai Mekong dan suka kepada alam semula jadi Mekong dan suka juga kepada apa yang ada di Laos. Orangnya sekarang masih belum tercemar oleh budaya moden. Mereka masih, tapi tak tahulah, mungkin 4-5 tahun lagi, 10 tahun lagi Laos akan berubah menjadi seperti Thailand, menjadi seperti Patani. Kan tempat saya di Patani, 3 wilayah pun dulu orang baik-baik semua. Waktu zaman kita budak-budak dulu kan. Tapi sekarang apabila dah moden, dah maju, dah berubah. Menjadi macam-macam kan. Bukanlah arti tidak baik, tapi sudah tercemar perangai orang kita. Ya itulah apa yang saya lihat di sana. Jadi memang tertarik. Saya memang tertarik betul. Sungai mereka memang hebat. Laos ni sungai yang hebat. Dan di situ juga ada pertalian dengan orang Melayu. Orang ataupun boleh dianggap sebagai rumpun Melayu. Orang Cham. Di mana ada negeri di Champasak. Merupakan kerajaan yang hebat. Kerajaan orang Cham. bangunan-bangunan sejarah, bangunan-bangunan
peninggalan sejarah orang Cham, orang Melayu di Champasak hebat, lebih bagus, lebih kukuh, lebih utuh daripada peninggalan sejarah, bangunan peninggalan sejarah orang Melayu di Malaysia zaman sebelum Islam dulu. Dan lebih hebat daripada apa yang ada di kalangan orang petani sendiri. Di petani pun ada macam tu. Jadi Malaysia pun ada di Kedah kan. Tapi yang ni memang nampak kekah perkasa, masih cukup hebat sampai sekarang. Tapi saya di situ nanti insya-Allah satu hari saya akan buat video tentang perkara itu. Okey. Jadi kemudian ada juga benih-benih orang Melayu di Luang Prabang. Luang Prabang itu dipanggil Sawa. Sawa itu Jawa, ada kaitan dengan Jawa. Di sebelah selatan pun ada orang Cham. Tapi ini semua adalah keturunan Melayu atau rumpun Melayu sebelum Islam. Saya pergi jumpa cakap dengan mereka, mereka tak faham pun bahasa Melayu. Cuma ada perkataan-perkataan yang kita faham. Okey, pokoknya memang begitulah. Orang Laos cantik, lelaki handsome, wanita cantik, lawa. Memang itulah yang saya lihat apabila saya berbandingkan dengan orang Siam. Begitu ya saya dapat ini. Saya cakap orang Siam asli ya, orang Thai asli. Ini pun orang Lao pun saya cakap tentang orang Lao asli yang saya lihat kat kampung-kampung. Tapi mereka tak besar. Bukan semualah. Ada banyak yang ni ramai yang kecil-kecil saja, tidak besar tapi cantik, molek. Tapi ada juga yang pelik saya jumpa di atas bukit sana. Memang tinggi besar, tak tahu ini campuran kacukan dari mana saya tak tahu. Sebelum nak cerita tentang nak cari jodoh di sana, memang ada orang petani yang berkahwin dengan orang sana. Ada orang Malaysia, orang Kelantan pun berkahwin dengan orang sana, buka restoran di Luang Prabang. Tapi saya tak sempat pergi. Dan ada orang petani yang berkahwin, tinggal di sebuah daerah, saya lupa namanya. Tapi saya tak pergi tempat mereka. Tapi ada beberapa orang petani yang pergi kahwin di sana kerana mereka ada masalah. Untuk dari segi keselamatan, untuk nak tinggal di selatan, mereka pergi sana, duduk sana, kahwin orang sana. Buat kebun getah, buat kebun durian di sana. Ya, dan kawan saya pun ada yang berhijrah ke Laos. Tapi kawan tu tak boleh kahwin sebab dia pondan. Dia tak kahwin. Tapi begitulah. Nak cerita bahawa memang Laos memang bagus. Kalau saya tidak kahwin masih muda, waktu saya pergi saya kata saya akan kahwin di Laos. Itu semua negara saya pergi, negara Arab, berpuluh-puluh negara Arab, pergi ke mana, pergi ke Burma, pergi ke Kamboja, saya tak kata apa. Tapi apabila saya pergi ke Laos, saya tercetus di hati. Kalau aku tidak ada isteri dan belum lagi kahwin, masih muda, boleh saya masuk penjara sekali lagi, iaitu penjara perkahwinan. Ya, saudara-saudari sekalian, kenapa orang Laos cantik? Orang Laos cantik kerana persekitarannya, si kawasan sejuk. Kalau yang panas itu adalah sejuk di tempat kita. Kerana bukit bukau, sungai, anak sungai memang banyak. Dia macam tu. Banyak bukit, cantik-cantiklah. Saya kayu musikal berjam-jam untuk nak sampai ke satu destinasi. Sampai mana ada yang kena kayu 12 km naik bukit. Bukan kayu, naik kayu sikit, turun ke sikit. Jadi memang begitulah. Bukit memang bukit. Sungai, sawah, wow, cantik. Dan di celah-celah bukit itu ada manusia, ada orang yang ramah, mesra, yang tidak tercemar oleh tamadun kebendaan lagi. Memang kita pergi cakap memang bagus, layanan bagus, memang akhlak memang baguslah bagi saya. Dan kecantikan mereka
adalah kecantikan semula jadi. Kebetulan orang Laos ini adalah orang yang sudah tentunya datang daripada sebelah selatan China, kawasan sana, di kawasan Lanna. Kawasan ini setara dengan kawasan Thailand utara, memang orangnya kulit halus. Kulitnya halus, tak gelap. Mereka kebanyakan kulit cerah. Muka bukan macam Cina, tapi kalau orang tak faham duk sangka orang Cina, tapi tak. Memang orang Laos. Memang betul-betul lah keturunan Lanna. Keturunan Lanna Sip Song Panna. Kawasan di Lanna Sip Song Panna ni adalah kawasan yang berada di sebelah sebahagian yang berada di sebelah Thailand kalau Lanna, tapi sebelah China sana, di selatan China. Memang orang memang cantik, molek lah. Itu salah satu sebab. Dan satu sebab lagi, kerana cantik, mungkin pengaruh Perancis, kerana pernah dijajah oleh Perancis. Dan juga pengaruh biologi China dan Vietnam. Vietnam yang mempengaruhi mempengaruhi biologi orang Laos dan orang Kemboja juga adalah Vietnam. Vietnam satu ketika dulu waktu selepas Amerika jatuh dalam perang Indochina, Vietnam telah masuk ke Laos, ke Kemboja juga, dan mereka ada satu sistem dipanggil kahwin solidariti, macam kahwin mut'ah di kalangan orang Syiah, di mana tentera-tentera dibenarkan untuk tidur dengan wanita Laos. Wanita Laos yang sudah di brainwashing, yang sudah dibasuh otak semuanya, boleh tidur dengan tentera Vietnam secara bebas. Dipanggil, kalau dalam bahasa Thai, non samaki. Dalam bahasa Melayu, mungkin kita panggil tidur solidariti, tanpa kahwin, macam kahwin mut'ah lah. Tapi ada juga lah yang berkahwin, yang bernikah, yang kerana percintaan. Itu berlaku dalam sejarah. Kita baca dalam cerita-cerita daripada Laos, ada orang Vietnam yang tinggal, tak balik ke Vietnam pun, dan tinggal di Laos, duduk di situ. Memang ini adalah ramai dan memberi pengaruh besar kepada perubahan penduduk, rupa bentuk mereka juga menjadi bertambah. Itu lagi. Jadi Perancis, China sekarang ini pun ramai. Ini bukan China yang merupakan pendatang pada masa lalu, seperti Thailand, seperti Malaysia, ada China yang datang ke negara ini, tapi ini adalah China yang baru. China yang baru saja datang waktu Laos ini terbuka terhadap China, terbuka kepada China. Dia membenarkan segala perkaranya, pelaburan dan segala perniagaan orang Cina. Saya kayuh bersikap pergi ke beberapa tempat, jumpa dengan pekedai-pekedai Cina, kedai roncik Cina, begitu banyak sekali di Laos. Dan mereka kurang boleh bercakap bahasa Laos. Itu. Jadi ini adalah mereka merupakan Cina yang baru datang. Bukan Cina yang datang waktu komunis, waktu Cina ditakluk oleh komunis dulu. Cina Chiang Kai-shek, bukan itu. Bukan Cina yang datang ke Thailand, bukan seperti Cina yang datang ke Malaysia. Tapi Cina yang baru datang setelah Laos terbuka dengan China. Tetapi dari segi dasar kerajaan, dari segi polisi kerajaan, Laos sekarang ini masih dekat, masih lebih dekat dengan Vietnam. Kalau buka tengok TV Laos, tidak ada apa, banyakkan cerita-cerita dokumentari berkenaan persahabatan dengan Laos, persahabatan dengan Vietnam, pertolongan Vietnam. Yang menjemulah kalau kita lihat, menjemukan kalau kita tonton TV Laos pada waktu ini. Dengan itu orang Laos sendiri tak suka tengok TV kerajaan yang banyak sangat propaganda politik, tapi mereka akan menonton TV Thailand. Jadi saya boleh katakan di sini bahawa orang Laos
dari segi politik adalah dengan Vietnam, tetapi rakyat biasa adalah bersama Thailand. Makanan semuanya, kebanyakan makanan yang dijual di mana-mana adalah makanan Thailand. Duit baht boleh diguna di mana-mana dan mereka suka sangat duit baht. Itu menjadikan Thailand ini dua budaya. Dari segi politik, mereka dengan Vietnam dan kemudian terbuka kepada China. Dan dari segi budaya, dari segi adat, agama, consuming pemakanan juga, kepegunaan juga mereka kepada Thailand. Jadi gitu. Okey. Jadi kalau anda nak kahwin dengan orang sana macam mana? Nak kahwin dengan orang Vietnam, orang Laos macam mana? Saya rasa mengikut pengalaman saya lah, saya rasa tidak begitu susah. Apabila saya pergi cakap dengan mereka, mereka ramah, tamah. Tapi ada dari segi kekangan, dari segi peraturan negara mereka ketat. Bukan saja nak mengorat wanita Laos susah, tapi kalau anda merupakan kaki perempuan, nak pergi cari perempuan, nak pergi cari pelacur pun Laos tidak ada. Dia tidak ada macam Bangkok, tak ada. Sebab undang-undang tak boleh. Merupakan satu-satu negara yang memang tidak terkenal pelacuran ada di Laos. Kecuali orang yang mahir bolehlah buat di sebalik undang-undang itu, peraturan itu. Ada di Vientiane tempat-tempat pelacur, tapi tidak terkenal bagi orang biasa, tak tahu. Kerana dibuat secara sulit. Memang ada. Di mana-mana kan pelacuran ada semua. Di semua tempat ada. Tetapi di Laos tidak dibenarkan dengan secara undang-undang atau tidak undang-undang. Tidak dibenarkan begitu. Malah nak mengorat. Kalau jadi masalah dengan gadis, mereka boleh mengadu kepada pihak kerajaan. Akan dikenakan hukuman yang paling berat sekali. Kalau gadis itu anda memperkosakannya dengan atau apapun, kalaupun sama suka, tapi akhirnya jadi masalah dan gadis itu laporkan kepada polis. Hari ini ditangkap, besok naik mahkamah, lusa dikenakan hukuman bunuh. Itu diberitahu kepada saya waktu saya pergi ke Laos kali pertama dengan rombongan pelajar pergi itu. Kami naik dalam bas itu, dalam waktu bas guide, pemandu kami memberitahu di Laos bebas gitu gini, tapi jaga-jaga jangan kacau gadis kami. Kalau kacau gadis kami, kalau rogol gadis kami, hari ini kamu kena tangkap, besok naik mahkamah, lusa bunuh. Itu adalah merupakan salah satu perkara yang mungkin ramai takut. Dengan itu, kalau anda berjumpa dengan orang Laos, gadis Laos, maka harus jujur, kahwin betul-betul, boleh kahwin, tidak masalah, ada peraturannya, tapi jangan buat jahat. Kalau buat jahat, akan dinaik mahkamah dan akan menerima hukuman berat seperti yang pemandu guide kami ceritai itu. Itu jaga-jaga, ya, jaga-jaga. Ya, kalau kita lihat kepada Mak Saleh juga suka ke wanita-wanita Laos. Mereka ada kahwin. Tapi sudah tentulah perkahwinan itu pasti berlaku dengan secara yang bukanlah nak kahwin, mari duduk sekejap, gitu gini, sebulan, 2 bulan, dia tertinggal. Ini kena jadi masalah. Ini sebab orang Laos, dia mudah macam orang Thai juga. Dia mudah untuk nak terima orang lelaki itu, mudah sangat.
tidak susah. Kalau di Thailand tidak masalah. Kalau di Thailand mari duduk, jadi girlfriend, jadi boyfriend, boleh duduk lama-lama sebulan, 2 bulan. Kemudian nak tukar lain, boleh tukar. Awak gitu boleh. Tidak jadi masalah sangat di Thailand. Tidak keras. Hukumannya tidak begitu itu. Tapi kalau di Laos tidak begitu. Kalaulah ada hubungan dengan wanita, dengan sudah tentunya wanita yang jadi masalah. Kalau pihak kita wanita, pihak sana lelaki tidak jadi masalah kan. Tapi kalau wanita memang ada masalah. Wanita sana kita tu, kita duduk, kita berkasih, bercinta, mula-mula dengan mengorak bercinta, kemudian gitu-gitu gini, kemudian buat masalah. Tak nak lagi. Ini akan kena undang-undang, akan kena hukuman yang berat. Tapi saya nak beritahu, Laos memang kalau nak yang saya cerita ni, kalau nak cari orang-orang yang memang cantik memang itu, pergi ke kampung. Kampung memang tengok, Allah, terkejut saya di Wang Wiang. Di Wang Wiang, bukan di kawasan Badak, di Wang Wiang, di kawasan kampung-kampung, di kawasan desa. Memang terkejut lihat. Budak lelaki pun handsome, budak perempuan pun handsome, kulit halus, lelaki perempuan. Dan itulah yang menyebabkan saya kata memang kalau anda sanggup nak betul-betul mau wanita, ataupun kalau lelaki pun begitu juga. Kalau wanita, pihak kita wanita nak kepada orang Laos, memang dari segi itu, dari segi kebaikan, dari segi negaranya cantik, dan dari segi kecantikan mereka sendiri pun adalah, saya rasa adalah boleh. Tetapi sudah tentu ada perkara-perkara lain yang tidak baik di kalangan mereka. Ada yang tidak bagus di mereka. Tapi inilah seperti saya bincangkan tentang jangan berkahwin dengan gadis Thai. Saya cerita tentang orang Thai, tentang wanita Thai, gitu gini, boleh berkurang 99%. Hanya tak sampai 1%, saya cakap 2-3 perkara yang tak baik. Kena marah, kena maki, kena caci, kata saya ni dah putus asa, dah kecewa dengan gadis Thai dan macam-macam. Dengan Laos mungkin akan ada menganggap begitu juga. Ya, Laos ada kelemahannya, iaitu kelemahan mereka juga adalah lelaki dan perempuan minum arak. Mungkin lebih banyak, lebih ramai lagi yang suka minum arak. Sebab Thailand merupakan negara tertutup. Tidak ada hiburan tempat mereka yang paling disukai mereka kecuali 2 perkara. Satu, minum arak, berparti kecil-kecilan, di mana-mana pun minum arak, di merata tempat. Dan satu lagi, perjudian. Perjudian mereka adalah lebih teruk daripada Thailand. Sebab mereka ada setiap hari. Dia setiap hari judi dia. Setiap petang akan lihat orang yang membawa tablet ataupun alat. Ini di sana dah digital. Bukanlah dengan seperti dengan di Malaysia atau Thailand. Tak, ini dah digital. Petang-petang kalau keluar ke Laos akan dapati anak-anak itu gadis menjual loteri digital. Saya tak tahulah macam mana sebab saya tak tanya. Tapi begitu, di semua tempat ada macam tu. Jadi ini adalah 2 perkara inilah. Kalau mabuk, saya berjumpa dengan wanita 2-3 kali waktu dekat Kayuh. Wanita yang mabuk sampai tak tahu dunia, tak tahu, tak dapat membeza di antara langit dan bumi. Begitu sekali. Mabuk betul-betul lah. Dan mereka tengah-tengah hari ni duk buat parti. Tum bermain-main di kampung. Sebab di kampung tak ada bar, tak ada night club kan. Dan mereka buat sendiri. Minum-minum gitu saja. Ini budaya mereka yang anda semua boleh lihat sendirilah. Mana apakah sanggup Deski untuk nak mengajak mereka
Nak itu mereka tidak jadi payah. Nak mengorak memang perkara yang mudah, mengikut pengalaman saya. Mudah saja. Saya sendiri pernah tersangkut dengan gadis Laos. Pada kira-kira 40 tahun lalu, 35 tahun yang lalu, waktu saya tamat pelajar BA, saya nak pergi buat master di University Sorbonne di Perancis, di Paris. Waktu itu saya telah mencari panggil apa? Penpal. Penpal tu apa panggil? Sahabat pena. Telah mencari sahabat pena, saya masukkan nama saya dalam akhbar di Perancis. Mungkin François apa saya tak ingatlah. Saya dalam majalah saya sudah lupa. Saya akhbar. Kemudian ada surat datang. Surat datang kepada saya. Dan salah satu surat itu surat daripada seorang gadis Laos. Cantiklah. Memang cantik. Dia sudah jadi warga negara Perancis. Dan bapaknya pun orang Laos. Tapi saya rasa ibunya orang Perancis. Gitulah. Gitu. Dan kami itu surat menyurat. Waktu itu tidak ada lagi email. Tidak surat menyurat. Dan salah seorang yang tolong bantu saya sebab bahasa Perancis saya waktu dulu bukanlah itu baik. Isteri saya sekarang yang tolong menulis. Tolong menulis surat itu. Dia tak tahu apa saya buat. Kita menulis itu. Dan saya nak pergi belajar di Perancis. Wanita itu kata, gadis itu kata, okey, tak masalah. Engkau datang dan tinggal di rumah saya. Tidak masalah. Bapa saya orang baik. Dan kami ada bilik. Boleh tinggal. Lepas tu, macam-macamlah cerita. Di antara orang muda. Waktu dulu saya bukan macam sekarang. Dulu rambut panjang. Jadi, okeylah juga. Tadi waktu itu, sudah adalah cerita-cerita gitu. Tapi malangnya, saya tidak dapat pergi belajar di Sorbonne kerana orang tua kata, oh cukup, engkau sudah, ibu bapa saya, kami tak dapat lagi nak bagi duit kepada engkau, cukuplah setakat itu sajalah, sudah boleh BA cukuplah, baliklah sebab kami nak pergi ke Mekah. Jadi ibu bapa saya hantar surat kepada saya waktu itu, mana tak nak bagi lagi duit saya supaya saya belajar di luar negeri. Nak pergi ke Perancis. Mereka nak suruh saya ke belajar kat sini saja, nak jadi Tok Lebay kan. Saya nak pergi ke Sorbonne, sebuah universiti paling terkenal di dunia. Kalau saya pergi ke Sorbonne, tak tahu apa sekarang saya. Dah jadi. Jadi saya pun tak jadi. Apabila tak jadi pergi ke Sorbonne itu, saya pun belajar di master dalam bahagian ulum Al-Quran atau ulum Al-Hadis di Universiti Darul Hadis Al-Hasaniyah di Rabat. Pada waktu yang sama saya mengajar di sekolah Arab di situ dan kahwin dengan Arab. Itu. Sebab tu saya baliklah. Saya dapat kerja dengan utusan pada tu. Okey, ini cerita saya nak cerita bahawa memang tak, kalau pengalaman saya memanglah tidak susah, tidak payah untuk berkawan, kemudian bercinta, kemudian mewujudkan perkahwinan dengan orang itu tidak begitu susah. Tetapi salah satu puncanya adalah soal budaya orang di sana itu. Iaitu salah satu minum, yang kedua judi, yang satu lagi pula bagaimana anda boleh mengubah akidahnya daripada akidah itu kepada orang Islam. Kalau nak kahwin, nak tinggal nak kahwin dan dia dengan agama dia gitu, tak bolehlah dari segi hukum Imam Syafi'i, tak boleh. Sebab mereka bukan ahli kitab, orang Laos, jadi tak boleh. Ya. Ini di antara halangan-halangan yang menyebabkan kita susah untuk nak berkahwin dengan orang Laos. Satu dari segi agama, yang kedua dari segi budaya mereka itu.
Dua perkara itulah yang ketara di sana pada waktu sekarang ini. Tetapi dari segi orang baik, dari segi negara baik, dari segi kecantikan, memanglah boleh dikatakan mana perfect. Bukan 100% tentu, pasti ada benda-benda yang siap, tidak ada perfectness, tidak ada kesempurnaan di dunia ini, pasti ada yang baik dan baik dan ada yang tak baik, yang tak baik. Begitu di dunia ini adalah begitu. Tapi begitulah. Dan saya ini adalah merupakan orang yang menyokong berkahwin apa panggil cross budaya, mana nak kahwin dengan siapa pun tak apa. Kalau anda nak berkahwin dengan orang Thai, silakan. Nak berkahwin dengan orang Patani pun boleh. Lelaki dan perempuan, bukan perempuan saja. Bukan lelaki saja, tapi perempuan juga. Kalau mau kahwin, saya sokong. Sebab apa? Dalam Islam sendiri, Nabi kita sendiri menyuruh berkahwin jauh daripada kampung kita. Jangan kahwin dalam golongan yang sama, kelompok yang sama, etnik yang sama, bangsa yang sama. Dari segi sains pun begitu. Supaya kita ni berkahwin, jangan berkahwin dengan bangsa sendiri. Bukan kerana kita ni tak nak gadis Melayu, tak. Tapi mau membaharui benih Melayu ini. Kerana Melayu ini asalnya adalah kacukan, bukan satu race, bukan satu bangsa. Orang Melayu adalah kacukan sejak daripada awal lagi. Kacukan di antara benih itu dengan etnik ini, itu jadi orang Melayu. Melayu itu bukan race, tapi Melayu budaya dan bahasa. Okey? Dengan itu, saya rasa cukuplah setakat ini. Terlalu panjang sangat. Akan jadi anda pula jemuh untuk nak melihatnya. Tapi bolehlah anda sekalian berfikir. Lelaki mau kahwin dengan orang Laos adalah cukup bagus sekali. Tapi ada kelemahannya. Wanita mau kahwin dengan orang Laos adalah cukup bagus sekali. Tapi ada kelemahannya. Anda sendirilah yang boleh menentukan kemahuan itu. Dan untuk mencari gadis Laos atau lelaki pemuda Laos, jangan mencari di internet sebab semua tipu di sini. Tapi pergilah cari di dalam negara mereka. Pergi jumpa dengan mereka. Cuba pergi tinggal di sana seminggu, 2 minggu, dan anda akan tahu, akan melihat bagaimana realiti masyarakat di sana. Apakah boleh terima atau tidak terima. Kalau anda terima, macam mana nak mengubah mereka pula. Okey? Ini panduan saya tentang nak cari jodoh di Laos. Nanti lain kali kita bincang pula cara nak cari jodoh di Burma, Cambodia, macam mana. Jadi banyak lagi lah pengalaman ini sebagai panduan, bahkan perkara yang saya fikir perlu anda tahu, perlu semua kita ini tahu tentang perkara ini. Ini tidak ada dalam akhbar, tidak ada dalam majalah. Dan tidak ada pun mungkin orang yang berani nak cerita macam ni, nak pergi seperti saya, kayu bersihkan, nak cerita mungkin jarang ada macam ni. Tapi saya pergi dan saya lakukan tugas saya dan saya boleh ceritakan kepada anda apa yang saya lihat dalam alam realiti, mengikut yang saya faham, yang saya tahu mengenainya. Okey, setakat ini saja. Jangan lupa tolong like dan tolong subscribe ataupun tolong share video ini. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi esok. Sekian, wassalam.